لأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها مماطلا فاعلم أن النفس كالمائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء. Situ deh. Kau lepas dah? Lepas dah situ dah? Ayat dianya? Wa qadin tahadha situ. Tu. Baik, kena undur sikit belakang dah. Dia berhenti itu tak berapa nak stesen dia mana. Baik. Wa in sadafta qalbaka, dan jika engkau mendapati akan hati engkau inda muwajahatika, ketika mana menghadapi akan dikau iyaha, akan demikian itu bidayatul hidayah tadi. Itu dah. Permulaan bagi petunjuk tu, engkau mendapati hati engkau ketika mana menghadapi akan bidayatul hidayah. Iyaha biha musawwifan. Iaitu bersikap hal keadaan tak suka lah maksudnya. Menunda-nunda. Artinya tidak suka. Tak berahi. Wabil amali bimuqtadhaha, dan dengan pengamalan apa yang dituntuti dengan bidayatul hidayah tu, engkau dapati mumatilan. Mumatilan ni ay muakhiran. Mana mentakhirkan, menunda-nundakan. Maknanya apabila dengan bidayatul hidayah ni artinya permulaan bagi petunjuk, iaitu syariat, mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
engkau dapati hati engkau tu tak berahi, tak suka dan suka menunda-nunda. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu ayyuhat talibul ilmi, wahai orang yang menuntut ilmu, anna nafsaka, bahawasanya nafsu engkau, al-ma'ilata, yang cenderung ila talabil ilmi tadi tu, untuk menuntut ilmu tu, hiyan nafsul, ialah nafsu, hiyan nafsul ammaratu bisu'i, gitu. Ialah nafsu ammarah, nafsu yang menyuruh, yang bersegera pada menyuruh bisu'i, dengan kejahatan. Itu dah. Jadi nafsu seorang itu nak menuntut ilmu tu menggebu-gebu, nak berahi. Tapi apabila nak beramal dengan ilmu, nak beramal dengan bidayatil hidayah, itu menunda-nunda, tidak mahu, tak berahi. Itu ketahuilah bahawasanya nafsu kamu yang cenderung untuk menuntut ilmu tu ialah nafsu ammaratun bisu'. Gitu dah. Wa qadin tahadat. Situ sambung tak? Wa qadin tahadat, dan sungguhnya membangkitlah. Siapa? Nafsu kamu untuk menuntut ilmu tadi tu. Wa qadin tahadat, dan sesungguhnya membangkitlah. Ai qamatin nafsu li talabil ilmi. Mana membangkitlah nafsu kamu untuk menuntut ilmu tu, muti'atan lisyaitanil la'ini. Ialah hal keadaan mentaati akan syaitan yang dilaknat. Itu sini. Nampak zahirnya orang panggil mengaji agama, mengajar agama. Tetapi sebenar hakikatnya menuntut ilmu kamu tadi tu ialah kamu mentaati akan syaitan. Pelik. Tuntut ilmu agama tapi sebenarnya bukan mentaati perintah Allah, tapi mentaati perintah syaitan. Pasal kamu dapati apabila nak beramal, nak menuntuti muqtada, perkara yang dituntut oleh ilmu, bidayatil hidayah tadi itu, nafsu kamu tu malas, segan, tidak mahu dan menunda-nunda. Nantilah, lepas nilah beramal semula-semulalah. Maka ketika tu nafsu kamu yang menggebu-gebu untuk menuntut ilmu agama tu sebenarnya yang membangkitkan untuk mentaati perintah syaitan yang dilaknat. Itu dah. Supaya apa? Syaitan tu nak supaya kamu menuntut ilmu tadi tu, liyudliyaka bihabli ghururihi, supaya menyampaikan akan dikau dengan tali tipu daya syaitan. Tali jerat orang panggil. Macam kita memancing, kita nak menangkap apa-apa sesuatu tu, kita pasal jerat. Orang mancing lah, dia guna joran, dia ada tali. Lepas tu dia letak umpan, cacing. Maka ikan hak lekat situ, mati je dia. Sama juga. Syaitan ni dia mengail kita untuk masuk dalam tipu dayanya syaitan. Jadi bukan mesti dengan jalan maksiat secara terang-terangan. Minum arak, judi, buka aurat, buat maksiat tu, zina ke apa, ikutlah. Itu hak terang-terangan dah. Kita orang yang nak kepada kebaikan ni pun tak terlepas daripada syaitan. Bahkan hak nak kebaikan itulah lagi kuat syaitan tu menggoda. Lagi kuat syaitan tu menipu daya. Gitu. Itu sebagai ujian lah. Ujian daripada Allah Ta'ala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira-ngira kami biarkan saja mereka mengaku mereka beriman, padahal mereka tidak diuji? Pasti mereka akan diuji. Kita akan diuji. Lebih berat lagi. Sebelum ni nak pergi disko, tak ada bocor tayar kereta. Mampu tepi jalan, tak ada pergi disko. Lancar, senang. Tiba-tiba hari ni masa nak taubat dah, tak sera pergi disko, nak pergi masjid pula. Bocor tayar. Mampu yang je kereta tepi jalan. Apa dia kata ni? Susah. Tak nak dah pergi masjid, nak pergi disko lah. Selesai, saya kata selesai. Tapi kalau dia sabar,
Nah, ini ujian ni. Nah, tukar tayar, masuk bengkel, tukar enjin, sambung lagi perjalanan, pergi masjid. Pergi masjid. Adakah syaitan akan biar? Tak. Syaitan akan uji lagi. Sampai ke sudah. Dan syaitan ni tak akan rehat sehingga manusia tu kufur sama dengan dia juga. Kayak gitu. Wa qala syaitan lil insan ukfur. Kata syaitan kepada manusia ni, kufurlah olehmu. Jadi jangan ingat kata kita ni orang ngaji, orang mengajar, orang jadi tok guru, orang ngaji agama ni syaitan tak ada dah lah. Sebab kita duduk dalam kebaikan. Tak. Syaitan tu pasti akan memasang jerak-jeraknya untuk kita tu masuk di dalam tipu dayanya syaitan. Itu. Itu. Sebab tu kenapakah seorang itu dikatakan taat kepada perintah syaitan yang dilaknat, liyudliyaka bihabli ghururihi, supaya menyampaikan akan dikau tu dengan tali tipu dayanya, tipu daya syaitan. Itu. Liyudliyaka ay liwassilaka, supaya menyampaikan akan dikau, menghantarkan akan dikau, menyampaikan akan dikau tu dengan tali tipu dayanya syaitan. Itu. Fayastadrijuka, maka menariklah oleh syaitan akan dikau secara pelan-pelan. Itu mana? Fayastadrijuka itu mana? Ya'khudhuka qalilan. Mana syaitan itu menarik akan dikau pelan-pelan, slow-slow, sedikit demi sedikit. Tu. Bimaki datihi, dengan segala tipu dayanya. Bimaki datihi ay hilatihi, dengan segala tipu dayanya syaitan, ila ghamratil halaki, kepada menuju kepada lembah kehancuran agama engkau. Kita ingat kata kita ni menuju kepada redha mardatillah. Menuju kepada keredaan Allah, syurga Allah. Pasal dalam hadis Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka dia Allah permudahkan jalannya menuju ke syurga. Padahalnya dia menuju jalan menghancurkan agamanya sendiri. Kenapa? Kerana dia nak menuntut ilmu tadi tu bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana Rasulullah SAW, bukan kerana kebaikan yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Bahkan tuntut ilmu dia tu supaya dia dapat digelar sebagai ulama, tuan guru, syekh, dapat habuan dunia daripada hasil dia menuntut ilmu agama dia tu. Maka ketika tu dia telah masuk dalam jerat syaitan, dan syaitan mempermasukkan dia sedikit demi sedikit tanpa dia sedar di dalam helah tipu dayanya syaitan hingga kepada lembah kehancuran agamanya, agama seorang tadi. Wa qasduhu, dan tujuan syaitan ni pula. Wa qasduhu, dan bermula tujuannya, tujuan syaitan dalam hal tersebut. Apa niat syaitan tu? Tujuan syaitan tu, ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'radil khairi. Itu dah. Ialah memperjalankan, ayyurawwija ni ayyuslika, atau ayyusallika, ayyurawwija, bahawa memperjalankan ke atas engkau asyarra, akan kejahatan, fi ma'radil khairi, di dalam lembah kebaikan. Itu dah. Orang panggil sesak dalam cerah. Oh, bahayalah sesak dalam cerah ni. Sesak dalam supermarket, hypermarket. Sana pun lampu cerah, sini pun barang-barang. Tak jumpa jalan keluar dia. Orang tua-tua jangan sekali pergi pavilion, tak jumpa. Ni tingkat berapa ni? Susah. Kalau sesak dalam hutan ni senang, gelap. Tiba-tiba nampak cahaya pak. Ya, lalu tu jalan keluar. Ni sesak dalam supermarket, hypermarket ni sudah. Tu. Wa qasduhu, dan bermula tujuannya syaitan, ayyurawwija 'alaika syarra, bahawa memperjalankan ke atas engkau tu akan kejahatan, fi ma'radil khairi, di dalam lembah kebaikan. Bukan duduk disko, bukan duduk kelab malam, bukan duduk di tempat-tempat perjudian, bukan. Duduk di masjid dah. Duduk di surau, duduk di madrasah, duduk di pondok, duduk tempat pengajian. Jadi kita tu rasa kita kebaikan, kata dia. Kita duduk dalam taman-taman syurga, kayak gitu.
Syukurlah kita duduk dalam taman-taman syurga. Dia buat Allah, ahli syurga dah aku ni. Nah, pada akhir tak sedar. Syaitan tu memperjalankan kejahatan di atas dia, di dalam lembah kebaikan, hatta yulhiqaka bil aksarina a'mala, sehingga mencampakkan akan dikau dengan serugi-rugi daripada manusia nisbah amalannya. Itu. Itu dah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Siapa orang yang paling rugi ni sebab amalnya? Ialah orang yang disesatkan usahaan mereka itu pada kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka menyangka-nyangka diri mereka itu bahawasanya mereka itu yuhsinuna sun'a. Tu mereka yang berbuat kebajikan nisbah pekerjaannya. Itu dalam Quran tu ada tu. Nah. Dalam suratul Kahfi kalau tak silap. Allah Taala firman apa? Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Nah. Qul katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Adakah nak aku khabarkan kepada kalian semua bil akhsarina a'mala, dengan mereka yang paling rugi nisbah amalannya. Apa mereka yang paling rugi nisbah amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu surah Kahfi itu kalau tak silap. Ialah mereka yang disesatkan usahaan mereka itu pada kehidupan dunia. Kenapa sesat? Litiba'ihim asyaitana. Kerana mereka tu siapa sedang mengikut akan syaitan. Syaitan baca Quran, baca hadis, fadilat menuntut ilmu. Syaitan baca Quran, baca hadis, fadilat menuntut ilmu, kelebihan menuntut ilmu. Kita pun, nak kelebihan ni. Lalu kita pun menghadapilah menuntut ilmu. Kerana kelebihan-kelebihan tadi. Padahal pada bidayatil hidayah, pada permulaan bagi petunjuk, iaitu beramal dengan ilmu yang kita belajar tu, kita malas, kita segan, kita tidak mau beramal. Maka itu tandanya kita menuntut ilmu tu, kita mentaati perintah syaitan, mengikut akan perintah syaitan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka tu dalam keadaan sesak sebenarnya, tapi mereka menyangka mereka lah mengerjakan amalan-amalan kebajikan. Rugi. Tu. Tengok dia kata, wa inda zalika, dan di sisi demikian itu, di saat tersebut tu, di ketika mana syaitan tu berniat untuk memperjalankan kejahatan ke atas engkau di dalam perjalanan kebaikan, di dalam lembah kebaikan. Yatlu alaika syaitanu fadlal ilmi. Tengok. Membaca ia syaitan ke atas engkau akan kelebihan ilmu. Yatlu membaca alaika ke atas engkau asyaitanu oleh syaitan fadlal ilmi, akan kelebihan menuntut ilmu agama. Syaitan dia baca ayat Quran, dia boleh baca. Tak ada duk belik. Dia baca Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia masuk hati kita. Tuhan akak. Orang beriman di kalangan kamu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan orang yang diberikan ilmu tu lebih tinggi daripada orang yang beriman biasa, akan lebih berapa banyak darjat. Dia baca gitu dalam hati kita lah. Darjat tinggi ni, menuntut ilmu ni. Kayak gitu. Wa darajatal ulama'i, atah pada kata fadlal ilmi. Yatlu alaika syaitanu darajatal ulama'i, membaca atas engkau oleh syaitan akan darjat alim ulama. Dia kata baca warna Ustaz, tak ada pun saya jumpa syaitan mari baca kepada saya. Itu syaitan mari baca ni maksudnya syaitan tazyin dalam hati kita. Itu maksudnya. Memanglah ustaz baca, tok guru hak mengajar, kita pun baca buku, baca kitab, tapi syaitan tu mari tiup dalam hati kita, mari hias dalam hati kita. Apa macam dia kata? Dia bisik dalam hati. Hebat tak?
Awak nak, awak kena dapat kehebatan ni. Nah, awak kena tuntut ilmu. Tengok, jom mari dalam hati kita. Itu ni. Itu dah. Wa darajatul ulama'i, dan syaitan membaca ke atas engkau akan darjat kelebihan alim ulama. Wa ma warada fihi, dan syaitan baca juga akan apa barang yang warid daripada hadis Nabi SAW lah. Wa ma warada fihi ay fil ilmi. Dan apa yang telah datang warid daripada hadis Nabi SAW, fihi ay fi fadlil ilmi tadi, padanya pada kelebihan menuntut ilmu. Minal akhbar, apa ma warada tu bayang pada kata ma warada, minal akhbari, daripada segala khabar. Yani khabar ni ay aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal athari, dan segala asar. Asar ni mana aqwalus sahabah wat tabi'in, perkataan-perkataan sahabat dan perkataan-perkataan tabi'in. Syaitan mari dalam hati kita. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, nazratun ilal alimi, satu pandangan kepada orang yang alim, satu tilikan kepada orang yang alim, ahabbu ilayya min ibadati sanatin, terlebih aku cintai daripada ibadat sunat selama setahun, siyamiha wa qiyamiha, siangnya berpuasa, malamnya bangun tahajud tak putus-putus sepanjang 1 tahun. Hebat tak? Hebat saya kena jadi orang alim ni. Pasal kelebihan dia, Masya Allah. Orang tengok saya sekali Nabi lebih suka daripada ibadat sepanjang tahun. Penuh penat siang hari puasa, malam-malam tahajud. Hebat tak? Hebat itu dah. Apa lagi? Nabi SAW sabda, manusia tu ialah orang alim dengan orang yang mengaji. An-nasu alimun wa muta'allimun. Boleh dikatakan manusia tu hanya orang yang mengajar dan orang yang mengaji. Wal baqi, hak tak jadi orang alim, hak tak saya mengaji, hamjun. Ialah lalak-lalak. Hamjun ni maknanya sampah sarak gitu. Nah, hamjun apa? Zubabun saghirun kal bu'udi yaqa'u ala wujuhil hamiri wal ghanamil mahzulati. Itu. Jadi hebat tak jadi orang alim, jadi orang mengaji ilmu agama? Hebatlah. Nabi kata manusia tu hanya orang alim dengan orang mengaji dengan orang alim. Baki lagi pada tu supo lalak kecil, sampah sarak saja. Tak ada gunanya hidup dia. Oh hebat ni, kena jadi orang alim ni, kena mengaji dengan orang alim ni, supaya aku ni digolong sebagai manusia. Kelebihan. Apa lagi kelebihan? Nabi SAW sabda, fadlul alimi 'alal 'abidi. Kelebihan orang alim di atas orang yang kaki kuat wa amal ibadat tapi tidak ada ilmu. Sab'una darajatan ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Ialah 70 darajat lebih tinggi daripada orang yang buat amal ibadat semata-mata tanpa ilmu. Orang alim, orang ada ilmu ni, dia tak beramal pun dia tu lebih baik 70 darajat daripada orang yang kaki kuat wa amal ibadat tanpa ilmu. Tiap-tiap satu darajat tu sepanjang langit dengan bumi. Tengok. Satu darajat ni bumi, nu langit. Satu darajat baru. 70 darajat. Tinggi mana? Hebat dah orang alim. Hebat. Saya kena jadi orang alim ni. Tu syaitan duk bacalah hati kita. Itu. Padahalnya syaitan nak tipu kita. Dalam keadaan itu kita malah beramal ibadat. Jadi kita tu ngaji, semaya akhir waktu. Poso, tinggal-tinggal ada. Bukan tak ada tak. Imam Ghazali duk sebut ni memang betul ada sungguh. Tu. Saya balik Mesir dulu 2013. Masa tu tak ada kuliah-kuliah lagi lah, bawa balik. Jadi ikutlah satu orang hamba Allah. Dia nak perkenalkan ke orang surau, orang masjid dia kuliah-kuliah ni supaya ambil kuliah. Jadi hamba Allah Taala ni sahur jugalah. Masuk TV kerap benar lah, tanya ustaz ke berapa. Tapi dia senior. Jadi satu kali tu jalan jam maghrib nak pergi kuliah maghrib ni jalan jam. Siapa-siapa tu pukul 8 suku dah. Lewat dah siapa seorang.
Di Putra Haid kalau tak silap masa tu. Siapa di surat tu? Nah, kita ni tengok dia lorak gaduh turun, berlari ingat kena sembahyang maghrib dulu. Nah, kita belorak juga turun gaduh memang lewat dah maghrib ni. Tu. Masuk pas ke depan dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa? Tuan-tuan sekalian, moga-moga qala Allah qala. Atau kita itu semaya dah maghrib nak habis ni. Nah, dok mai ya gori. Sudah dalam kereta tanya, atau panggil abang munggu seni abang tak main ngorek ke dia? Dia kata tu hubungan kita dengan Allah. Tu kita boleh qada lagi. Kuliah maghrib ni hubungan kita dengan makhluk. Hablum minan nas. Kalau kita terlewat tu, tak bolehlah salah raut tadinya. Apa ya? Astaghfirullahalazim. Tengok. Memang ada. Ada sungguh. Mudah-mudahan dia taubat dah lah kata ni. Lama dah tak jumpanya. Lepas kita dah boleh dah surah masjid tu ni. Tak ada lah. Tak jumpa dah lah. Tu bahaya. Ada orang lagu tu. Sama juga bulan Ramadan. Nak masuk Ramadan. Happy dia. Ish, puasa nak dekat lah ni. Atau Masya Allah. Wow, bagus. Kita puasa nak dekat ni. Gedebar dah kata ni. Allah, 3 hari nak puasa. Sudahlah. Tak boleh take obeng lah tiap hari. Tak boleh duduk kedai kopi lah. Dah. Dia duduk happy dia. Masya Allah, hebat dia. Kata, apa? Kata, happy sangat. Dia kata, lubuk duit. Lubuk duit. Astagfirullah, lubuk duit. Pasal apa lubuk duit? Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur. Kau ke? Jabat tak makan nasi dah sehari. Ya, buat kuliah. Kuliah asar, kuliah sebelum buka, kuliah selepas buka, kuliah sebelum isyak, kuliah lepas isyak, kuliah sebelum tarawih, lepas tarawih sebelum witir, kuliah tengah malam, tahajud, qiyamul lail lagi. Macam-macam duit boleh cari kata. Sudah dah lah. Ya handai dengan duit. Tak memang sungguh. Contoh, surah ni tazkirah Ramadannya, tazkirah tarawihnya sebelum tarawih. Lepas isyak. Sudah 2 rakaat. Sunat ba'diyah tu kan, sebelum nak masuk tarawih, tazkirah dulu boleh setengah jam. Yuya tuan-tuan ini boleh barakat, boleh digandakan pahala berlipat kali ganda, gogeng, boleh setengah jam. Jadi kita setengah jam dah ni, nak sambung tarawih pula. Ibu-ibu ayah-ayah teruskan bertarawih, teruskan beramal ibadat. Saya ada satu tempat lagi tazkirah. Setempat dia tazkirah tu, tarawih dah. Sebab setempat tu lepas daripada witir baru tazkirah, atau lepas daripada 8 rakaat ke ikutlah baru tazkirah. Dia pun hunggah dengan kereta. Sudah molek sampai sana ke sudah dah tarawih 8 rakaat ataupun sudah dah witir. Sampai 11 rakaat. Siapa-siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu ayah-ayah, boleh Ramadan, boleh berkat, boleh berlipat kali ganda. Qala Nabi, qala Allah, qala Rasul. Geran-geran setengah jam, habis salah kau, klik. Pas dia mai tarawih bila? Tak apalah, tarawih tu sunat dah tu ni. Tapi ia beramal ibadat bila? Jangan kata tarawih, gorek boleh tak semaya. Tapi petah qala Allah, qala Nabi, qala Rasul. Ayat Quran tu, ayat hadis ni tu gerung-gereng. Apa tujuan tu dia mengaji tu? Untuk apa dia belajar tu? Tu bahaya tu. Jadi jangan ingat kata duduk dalam jubah berserban duduk dalam kuliah majlis ilmu taman-taman syurga, selesailah syaitan takut duduk jauh, syaitan tak berani nak masuk dekat. Dia dah syaitan boleh jadi. Ya dah? Betul tak? Tu tengok. Banyaklah hadis. Banyak nak baca hadis sosok kat kelebihan ilmu ni banyak. Lagi Nabi sabda, "Man lam yahzan bi mautil alimi fa huwa munafiqun fa innahu la musibata a'zamu min mautil alimi." Barang siapa yang tidak sedih, duka cita mati seorang orang alim, maka dia tu munafik. Karena sesungguhnya tidak ada musibah yang terlebih besar daripada mati seorang alim. Hebat. Mati seorang alim ni musibah yang paling besar Nabi ayat. Kena jadi orang alim dah aku ni. Ngaji dia. Kenapa? Kerana ni syaitan duk baca hadis. Syaitan baca hadis lagi. Padahal sepatutnya dia mengaji kerana perintah Allah. Kerana nak beramal dengan perintah Allah. Kerana nak takwa Allah, nak bekal dengan takwa Allah. Kerana watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
Berbekallah olehmu dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa takwa? Imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi. Buat apa yang diperintah oleh Allah dan tinggal apa yang ditegur oleh Allah. Bagaimana nak buat apa yang disuruh oleh Allah? Dia dan nak tinggal apa yang ditegur oleh Allah tanpa ilmu. Maka dengan sebab tu kita menuntut ilmu. Kerana tu, bukan kerana kelebihan tu kelebihan. Bukan. Dia ingat. Tu. Banyaklah kalau kita nak baca kan hadis-hadis. Lagi Nabi kata, innal amalal qalila ma'al ilmi yanfa'u. Sesungguhnya amal yang sedikit berserta dengan ilmu itu lebih bermanfaat. Wa innal amalal katsiri ma'al jahli la yanfa'u. Sesungguhnya amal yang banyak, tahajud 100 ribu juta rakaat sekalipun, tapi jahil dia, maka tidak ada manfaat apa-apa. Hebat dah ilmu? Hebat. Tengok. Banyaklah. Lagi kata Ar-Rabi', kata Imam Rabi'. Ini perkataan asar, contoh perkataan ulama atau perkataan tabi'in, perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, mautu alfi abidin, mati 1000 orang yang kaki kuat wa amal ibadat. Lagu mana kuat wa amal ibadat? Qaimin bil laili, shaimin bin nahari. Siang hari berpuasa sepanjang hari. Malam-malam bangun tahajud sepanjang malam. Kata Sayyidina Umar, mati 1000 orang lagu ni ahwanu min mauti alimin wahidin. Lebih senang, lebih mudah daripada mati seorang alim yang seorang. Ya'lamu ma ahallallahu wa ma harramahu, yang mengetahui akan apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa illam yazid 'alal faraidi, dan sekalipun amal ibadat dia tidak lebih daripada hak wajib je. Seorang alim semaya 5 waktu saja. Tak semaya sunat kapik fardu ke sunat qabliyah ba'diyah, sunat duha ke sunat apa-apa ikutlah, tak buat apa pun, hak wajib je buat. Puasa pun Ramadan saja. Tapi dia tahu ma ahallallah wa ma harramallah. Orang ni lebih susah hati kalau mati, kata Sayyidina Umar, berbanding orang kaki kuat wa amal ibadat. 1000 orang sekalipun itu senang. Itu kata-kata sahabat tu. Kata-kata Sayyidina Umar. Kata Ar-Rabi' pula, ini contoh bagi perkataan asar. Banyak sebenarnya. Ini sikit kita ambil. Kata-kata Ar-Rabi' yang kata apa? Al-ulama'u surujul azman. Bermula ulama' itu ia pelita-pelita pada masa, pada zaman. Fakullu alim, maka bermula tiap-tiap orang alim itu misbahu zamanihi, ialah lampu pada tadi'u, mencerahlah bihi dengan dia. Yastadi'u bihi ahlu zamanihi, mencerahlah dengan sebabnya oleh ahli zamannya, maknanya orang-orang yang ada pada zaman dia. Hebat tak? Hebatlah. Jadi syaitan ni dia baca benda-benda ni. Dia baca dalam hati kita. Apa macam dia kata? Tak nak kau mengaji agama. Tak nak kau jadi ulama. Tak nak kau jadi tok guru, jadi orang menuntut ilmu agama. Kita kata no. Beres. Beres lalu selesai. Wayul hika, sambung lagi tadi. Dan mencampaklah wayul hika ni mana? Dan menjadilah akan syaitan, menjadilah akan dikau oleh syaitan, akan dikau tu sebagai orang yang lalai, gitu. Wayul hika ay yaj'aluka syaitanu ghafilan, gitu. Wayul hika ni mana? Yaj'aluka syaitanu ghafilan, menjadilah akan dikau oleh syaitan orang yang kelalaian, orang yang lalai. An qawlihi, daripada sabdanya, sabda Nabi SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Nabi SAW sabda, barang siapa yang bertambah-tambah nisbah ilmunya, walam yazdad hudan, padahal tidak bertambah-tambah nisbah petunjuk hidayat daripada Allah. Semakin ngaji semakin teruk. Dulu semaya juga 5 waktu. Kau ngaji semaya 4 waktu.
Kau kuat alim tak semaya dulu. Berat tu. Dulu puasa juga dulu. Lalu kau ngaji kau alim kau tak puasa. Dulu rajin juga sedekah. Tak kau ngaji kau tak sedekah. Kau tak berat tu. Tak bertambah petunjuk daripada Allah. Tak bertambah hidayah daripada Allah. Maka Nabi kata, walam yazdad minallah. Orang ini tidak bertambah apa-apa daripada Allah. Adik, kak. Nah, orang ini tidak bertambah apa-apa daripada Allah. Illa bu'dan. Melainkan semakin jauh daripada Allah. Mana semakin jauh daripada redha Allah. Semakin jauh daripada ganjaran baik, syurga, pahala-pahala yang dijanji oleh Allah. Ia melupakan kita tentang tarhib. Ni, syaitan apabila dia nak menipu kita dalam mengaji agama ni, dia memperbanyakkan tarhib. Memberahikan kita untuk mengaji agama. Tanpa kita sedari, kita terlupa dengan tarhib. Tarhib ni takhwif, menakutkan. Kenapa? Kerana kita ni kena ada dua sifat. Di kita ni kan ada dua sifat. Mana? Satu rajak dia panggil, harap. Yang kedua khauf. Di saat kita masih segar mega ni, ulama kata kalau boleh diberatkan sedikit khauf di atas rajak. Wa ghallibil khaufa 'ala ar-raja'i. Hendak dimenangkan sedikit khauf di atas rajak. Kalau boleh sama berat. Sama berat tu makna sama. Antara rajak dengan khauf tu ibarat sayap yang kita guna untuk terbang. Bagaimana kita nak rajak? Iaitu kita kena banyak mengetahui apa yang ditaghrib oleh syarak. Mana fadilat, kelebihan. Kayak gitu. Macam tadi. Kalau syaitan baca hadis-hadis Nabi gambar tadi tu, itu hadisut taghrib dia panggil. Hadis fadail, hadis kelebihan. Yang apabila kita tahu kelebihan tu, kita harap tak nak. Rajak tak nak. Rajak, kita harap nak. Ya Allah, aku nak lah. Gitu. Tapi, kena ingat satu lagi. Ada hadis tarhib. Ada orang panggil janjian yang menakutkan di sana. Ada wa'dun, ada wa'idun. Kalau dalam Quran, kalau istilah Quran dia panggil wa'dun, janji baik. Wa'idun, janji buruk. Kalau hadisnya dia panggil hadisut tarhib, hadisut tarhib. Nah, hadis-hadis yang menggemarkan kita untuk beramal ibadat dan hadis-hadis yang menakutkan kita di dalam kesalahan atau meninggalkan amal ibadat atau melakukan kesalahan di dalam amal ibadat. Ada dua. Supaya apabila kita baca pula wa'id Allah Ta'ala atau hadisut tarhib Nabi SAW, maka kita tu khauf, takut. Ada takut. Bahkan kena banyak sikit takut berbanding rajak. Tu baru orang panggil kita tu betul jalan. Tak kecoh. Kecoh kecoh. Kecoh ni jalan tak betul tu lah. Orang Kelantan panggil kecoh. Apa orang Kota Damansara panggil apa? Apa? Kecoh. Kaki dia seliuh ke, dia jalan tak betul tu dia panggil apa? Apa? Bengkok. Bengkok. Macam kayu yang bunyi bengkok. Kata kalau Kelantan panggil kecok. Kecok. Jalan mana kecak. Ada kecok. Kecok. Apa? Tak betul. Jalan kaki yang sakit ke mana tak kira. Sama kalau burung patah sayap sebelah. Boleh terbang apa? Tak boleh. Sama kita pun. Sayap sebelah kuat. Mana? Rojak kuat. Harap. Mana? Sebab duk baca banyak fadailul amal. Duk baca fadailul amal tu. Duk baca hadis-hadis taghrib. Duk baca ayat-ayat Quran jenis wa'dun, janji baik. Duk baca tu. Jadi kita tu banyak orang panggil rajak. Khauf tak ada. Ni bahaya. Dia kena seimbang. Jadi syaitan ni dia membaca kepada kita hadis-hadis taghrib wa yulhika, dan dia melupakan akan dikau an qaulihi, daripada sabdaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manizdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu
tapi tak bertambah hidayat petunjuk daripada Allah, maka orang ini tidak bertambah apa-apa daripada Allah, melainkan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hello, Assalamualaikum. Ya. Ya saya. Okey. Betul. Ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello? Ha. Kok Suli? Betul. Di Kuang. Kuang. Boleh. Tapi saya tak ada ni, saya duduk kuliah. Duduk ngajar luar. Di Kota Damansara. Tak apa, pergi ada sana tu pekerja-pekerja ada. Nanti WhatsApp lah apa-apa. Okey. Baik Pak Sili. Assalamualaikum. Baik. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan syaitan juga melupakan kamu wa yughfiluka syaitanu aidan. Itu. Dia atah pada kata an qaulihi tadi. Dan melupakan akan dikau oleh syaitan juga an qaulihi, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Tengok. Sedahsyat-dahsyat manusia nisbah diazabkan oleh Allah di hari akhirat kelak ialah seorang yang alim, seorang tok guru, seorang alim, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, yang tidak bermanfaat, tidak bermanfaatlah akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Gitu. Apa yang tidak bermanfaatlah akan dia oleh Allah dengan ilmunya? Ay lam ya'mal bihi. Mana yang tidak beramal dengan ilmunya. Tu. Itu lebih dahsyat nisbah azab. Itu hadis riwayat At-Tabrani tu. Rawahu At-Tabrani wa Abdullah bin Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah. Akan tetapi lakin bilafzi lam yanfa'hu ilmuhu. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi bunyi lagu ni hadisnya. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Sedahsyat-dahsyat manusia nisbah diazabkan oleh Allah di hari akhirat kelak ialah seorang yang alim yang tidak memberi manfaatlah akan dia oleh ilmunya. Itu. Artinya apa? Ilmu dia banyak, tapi tak dapat memberi manfaat akan diri dia sendiri. Mana? Dia sendiri tidak beramal dengan ilmu yang dia mengaji. Ini hadis ni. Tapi syaitan melupakan kita. Kita tak terbaca hadis ni. Ni. Tu. Sehingga seorang itu dia tak beramal dengan ilmu. Yang macam tadi, mana tak beramal dengan ilmu? Dia suruh orang buat kebajikan. Tapi dia sendiri lupa dengan diri dia. Kayak gitu. Dalam Quran tu saya kata ke ahlul kitab, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Afala taqilun. Berat kasar tu saya kata tu. Atamuruna an-nasa bil birri, adakah patut kalian menyuruh manusia tu dengan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, padahal kalian lupakan diri kalian sendiri. Semaya jemaah, tuan-tuan jangan tinggal ni kelebihan semaya jemaah, begitu begini sabda Nabi sallallahu alaihi gerung-gerang. Orang semaya buat kebajikan. Kayak gitu. Dah yang alim, dia tahu hadis, dia tahu Quran, dia boleh mengajar, dia boleh ceramah, dia boleh tazkirah. Ya kau orang suruh buat kebaikan. Dia sendiri maghrib tak semaya ni. Wa tansawna anfusakum, padahal lupa kalian kepada diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian tu membaca Al-Quran. Kalau kita lah, kalau tutup lebah kita,
alim ulama kita kalau asal ayat Quran itu ahlul kitab artinya Injil dengan Taurat. Mana Tuhan kata kepada puak-puak tok lebah Yahudi Nasara. Puak-puak tok lebah Yahudi Nasara. Duk suruh orang buat kebajikan, dia lupa pada diri dia sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian tu membacakan kitab. Baca Injil, baca Taurat. Kalau Yahudi Nasara. Kalau kita orang Islam baca Quran, baca hadis, baca kitab tu kitab ni, mengajar kitab tu kitab ni. Afala taqiluna? Adakah mu tidak ada akal? Kalian ni tak ada kepala otak, tak ada akal ke? Gitu. Berat tu. So orang buat kebajikan, mengajar ke hulu ke hilir. Kuliah duha lagi, kuliah zuhur lagi, kuliah maghrib seruk teka-teka. Demi ke diri suruh orang buat kebajikan. Dia sendiri berat, tak beramal dengan ilmu hak dia mengajar pada orang lain. Hak ni dalam hadis sebut asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati. Sedahsyat-dahsyat daripada manusia nisbah ta'ziban diazabkan oleh Allah Ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ialah orang alim lam yanfa'hu ilmuhu, yang tidak memberi manfaatlah akan dia, akan orang alim tu, ilmuhu, oleh ilmunya. Apa maksud? Ilmu banyak tapi tak dapat memberi manfaat untuk diri sendiri. Dia jadi pelita yang membakar diri sendiri, bukan jadi spotlight. Beza tu lampu spotlight dengan pelita. Pelita lilin ni dia bakar diri sendiri. Sebab tu kalau puisi guru, jangan kata guru engkau bagaikan pelita yang membakar diri. Ya sungguh. Ya dia masuk neraka kena bakar dak tu ni. Yang mencerahkan orang lain masuk syurga sebab ilmu dia. Orang lain sebab ilmu dia, sebab dia mengajar masuk syurga. Dia sendiri ke dalam neraka sebab dia pelita. Dia bakar diri dia sendiri. Pasal dia tak beramal dengan ilmu dia mengajar pada orang lain tu. Tu. Orang lain boleh cerah dengan sebab pelita dia tu, cahaya pelita dia tu. Jangan. Kata kalau kita nak buat puisi ke guru, engkau spotlight. Baru tu. Kalau spotlight tak terbakar. Spotlight yang cerah, diri dia pun tak terbakar, duk senyap situ. Kalau mampu suri, mampulah. Tengok. Sebab tu kata Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abadil wasan. Orang alim dengan ilmu dia tidak beramal. Wa alimu bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim dengan ilmunya dia tidak beramal. Mu'adzabun min qabli 'abadil wasan. Diazab oleh Allah Taala lebih dahsyat daripada si kafir penyembah berhala lagi. Berat. Tapi syaitan dia nak melupakan kita kepada tarhib, takhwif tadi, atau wa'id. Kalau Quran kata wa'id, janji buruk Allah Ta'ala, kencaman Allah Ta'ala, supaya kita tu tak ada khauf, tak ada takut. Tak takut tak semaya. Pasal kita panggil ustaz kan. Orang tak akan kata kita tak semaya, tak pernah sabar. Tak takut buat maksiat berapa. Pasti pani ada netizen yang akan komen. Tak mungkinlah beliau kau orang baik, orang soleh, ustaz takkan beliau buat. Dia berani, dia tak takut. Kan banyak gitu. Ada. Apa tak ada ya? Memang ada. Apa tak ada. Tu jaga-jaga. Habis itu. Jadi kita tu jangan hanya baca targhib. Baca juga tarhib. Jangan hanya baca wa'dun, baca juga wa'id. Jangan hanya baca janji baik Allah Ta'ala, baca juga janji buruk Allah Ta'ala tu. Jangan hanya baca fadilat, kelebihan tarif untuk menggemarkan kita menuntut ilmu. Baca juga hak Nabi kencam orang menuntut ilmu tapi tidak bermanfaat. Tengok. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yaqulu, banyak berkata, yaqulu ay kathiran fid du'a ta'liman li ummatihi, banyak berdoa untuk mengajar pada umatnya. Apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku minta berlindung dengan engkau, hei Tuhan, min ilmin, daripada ilmu.
ilmu bukan jahil dah. Daripada kalau jahil lebih sangat lagi. Nah, jahil tak kecek dah. Sebab jahil ni tak ada kemuliaan langsung dengan jahil. Cukuplah kehinaannya orang panggil jahil tu, orang hak jahil sendiri tak terima kalau kita kata dia jahil. Betul tak? Dia bodoh tak kata, mu ni bodoh. Oh, sedak kata kau bodoh. Yang apa selalu dah. Tapi kemuliaan ilmu ni cukuplah orang yang bukan ahli ilmu, tapi apabila digelar dengan pangkat ilmu, ahli ilmu, dia sendiri suka. Dia tu jahil. Tapi dia pakai serban, ada janggut sikit hitam putih, aku pakai jubah. Orang pun, macam tok guru nampak ni. Gigi, Assalamualaikum tuan guru. Dia pun luar lebih hidup. Aku pakai guru padahal. Mayat dia pakai tepuk. Dah, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kau jawab je sana. Suka dia. Kakak, adik. Jangan main gitu, jangan main gitu. Kau tak bawa ni kali. Duduk belakang sikit. Duduk belakang sikit. Ya. Dia sendiri pun tak suka kalau orang bergelar dengan pangkat keilmuan tu. Padahal dia bukan orang alim. Cukup tu kemuliaan ilmu. Jahil ni tak ada setara langsung dah. Tak ada setara langsung. Jadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku minta berlindung dengan Engkau, ya Tuhan, daripada ilmu tapi la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Yakni tidak beramal, yang tidak boleh beramal dengan dia. Tak beramal. Ngaji tapi tak boleh tak beramal. Itu dah. Apa ilmu la yanfa'? Iaitu ma la yashabuhu amalun wa ma la yu'zanu fi ta'allumihi syar'an aw ma la yuhadzibul akhlaq. Itu orang panggil ilmu la yanfa'. Kalau tanya ilmu yang tidak bermanfaat ni apa dia, Ustaz? Jawabnya ialah ilmu yang tidak disertakan dengan dia oleh amal. Satu. Wa ma la yu'zanu fi ta'allumihi syar'an, dan ilmu yang tidak diizinkan pada mempelajari akan dia pada syarak. Yani ilmu yang tidak diizinkan pada mempelajarinya nisbah hukum syarak. Kita pergi mengaji juga. Itu pun orang panggil bukan ilmu yang nafi'. Contoh seperti orang lain dia berakhir mengaji, orang panggil apa? Martabak 7, ada ilmu-ilmu hakikat, maqamah, itu tak bermanfaat tu. Pasal apa tak bermanfaat, Ustaz? Ke ilmu tasawuf, hakikat dalam. Bukan. Tasawuf tu hakikat tinggi-tinggi tu bukan untuk kita belajar, boleh bersyarah. Bukan. Itu dapatan di dalam hati seorang salik. Artinya dia beramal cukup dengan apa yang dia belajar. Allah ajarkan dia. Wa'alimu bi'il apa? Man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka Allah warisikan ilmu yang dia tidak pelajari. Kalau kita belajar pun martabak 7, martabak 40 ke berapa, bukan tak boleh beramal. Boleh beramal. Tak boleh. Pakai duk khayal gitu, duk khayal dia naik martabak tinggi dekat sini. Naik atas langit dah rasa. Siapa tak boleh semaya, kau cedera pada agama pun ada. Tak usah belajar apa-apa gitu. Belajarlah ilmu yang nafi'. Itu. Begitu juga ilmu seperti apa? Seperti ilmu nujum. Ilmu sihir. Ayalah kata. Itu ilmu ghairu nafi' lah kata. Kata-kata tu apa tu tok guru tu dulu ada juga mengaji tu. Tok guru dulu belajar untuk mengetahui dan untuk mematahkan sihir-sihir orang. Kesalahan orang ada, memang ada. Kalau kita tengok dalam kitab Khazinatul Asrar, kalau tak silap, karangan siapa Tok Guru di Johor, dia tulis ilmu-ilmu yang sayugia seorang Tok Lebay itu dipelajari, ada termasuk ilmu nujum, ilmu sihir. Ilmu nujum, ilmu sihir. Iya. Tapi bukan untuk belajar untuk guna, dia untuk mendinding. Dia tahu ni ilmu sihir ni, dia buat lagu ni. Jadi nak hurai, nak lepah. Caranya begini. Sebab sihir ni dia satu ilmu. Dia ada cara nak menyihir orang, nak menjahatkan orang dan nak pelepah jahat tu. Ya ada gitu. Jadi orang-orang ulama dulu ada yang mengajar tu. Tapi cara nak pelepah. Orang kampung kena sihir, dia gigi tengok,
oh ni perbuatan sahih ni, dia pun pelepah. Boleh. Pasal dia mengaji benda tu. Macam lah ni payah dah. Nak cari orang mahir belaka dalam medan ilmu. Ilmu nujum, falak, bukan falak syar'i ni lah. Ilmu bintang 12 dia panggil. Ilmu bintang 12. Gapo tu sebenarnya bukan ilmu nafi'. Tapi setengah-setengahnya kepada orang-orang yang ada manfaatnya ada. Bagi dia nafi' ada. Seperti ilmu mantik lah. Ilmu mantik ni kalau kita orang kapur biasa ni tidak fardu ain pun mengaji. Bahkan ulama tak bagi kat mengaji kalau kita tu mengaji ilmu mantik yang bercampur dengan kufriyat falasifah, kekufuran ahli falasifah. Ilmu mantik tu ilmu cara berfikir dan bercakap dengan betul. Ya alat bagi ilmu sifat 20, ilmu suludin. Bagaimana nak berfikir, nak berhujjah, burhan, susun muqaddimah, surah, muqaddimah kubra, muqaddam tali dan natijah itu. Itu ilmu mantik. Ilmu alat bagi ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu maqulatul ashar, ilmu dia panggil munazarah, ilmu ilmu debat-debat, munazarah, ilmu tak ingat ada 4-5 ilmu dalam alat bagi akidah, dalam orang nak jadi mutakallimin, orang nak jadi ahli kalam. Itu tidak bermanfaat untuk kita orang kapur ni, tak bermanfaat. Tak ada orang mengajar di surau, ada orang mengajar nahwu, sarah, mantik, ada usul fiqh, tak ada. Untuk orang kapur cukup akidah, fiqh, tasawuf, hak fardu ain. Kita beramal niat ikhlas lillahi taala, cukup. Itu bekal kita untuk syurga. Tapi bagi orang-orang yang jadi kewajipan fardu kifayah tadi, nafi' untuk dia belajar. Itu dah. Au ma la yuhadzibul akhlaqa. Ataupun boleh dikatakan ilmu ghairu nafi' ni ilmu yang tidak memperbaikikan akan akhlak. Gitu. Itu pun dikatakan ilmu yang tidak nafi'. Sebab ilmu yang nafi' pasti akhlaknya daripada jahat kepada baik. Baik kepada lebih baik. Lebih baik pada sangat-sangat baik. Yang akan merubah akhlak. Jadi kita tu tak bolehlah orang panggil mematah ke semangat orang kadang-kadang. Bagi semangat. Mu ni ngaji tapi perangai lagu ni buat berapa? Itu kita mematahkan semangat dia. Kalau gitu baik aku tak suruh ngaji. Kita bandingkan dia masa tak ngaji dengan masa mengaji. Mana lebih baik? Lebih baik dah masa mengaji lah ni. Kalau boleh lebih baik lagi. Gitu. Masa dia tak mengaji dulu, akhlak dia sangat teruk. Bila dia mengaji, ada baik dah sikit. Bukan baik sepenuhnya, tapi ada perubahan. Itu baik dah tu. Ilmu yang belajar tu nafi'. Nak perubahan drastik jadi wali terbang atas langit lalu ke dia gitu. Nyai pula kita kata, mengaji gapo perangai lagu ni lagi. Tak leh itu. Tak pandai gitu. Gitu. Doa Nabi lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u. Dan aku minta berlindung lagi. Ni atah pada kata ilmin. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Allahumma inni a'udzubika min, ya Allah ya Tuhan, aku minta berlindung dengan Engkau daripada hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yarfa'u, dan aku minta berlindung dengan Engkau daripada amal yang tidak dimakbul, tidak diangkat, maknanya raf'a qabulin, mana gitu. Angkat maksudnya angkat penerimaan. Minta berlindung dengan Allah Taala daripada amal yang tidak diterima, itu maksud. Tidak diangkat maksudnya tidak diterima oleh Allah Taala. Wa du'ain la yusma'u, dan doa yang tidak didengar, maknanya yang tidak diijabah. La yaqbaluhu Allah, maknanya doa yang tidak diterima oleh Allah, mana tidak diijabahkan oleh Allah. Mungkin maksud tak, Tuhan tak dengar aku. Pekok apa Tuhan tu ni? Jangan gitu. Jangan faham lagu itulah. Wa du'ain la yusma'u, dan doa yang tidak didengar. Tidak didengar. Tuhan Maha mendengar. Mana pula jadi doa kita dia tak dengar? Tuhan memang dengar doamu, tapi Tuhan tidak ijabah. Pasal duk makan benda haram banyak. Contoh, itu dah. Habis itu. Dalam riwayat lain,
la yustajabu laha. Ada juga gitu. Nah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yustajabu. Nah, ada juga dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad bin Ahmad bin dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan dalam dan Al-Hakim dalam kitab Mustadrak Al-Hakim daripada Anas bin Malik digugurkan kalimah wa qalbin la yakhsha'u. Jadi tak ada wa qalbin la yakhsha'. Jadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma' atau la yustajabu. Itu adalah riwayat Al-Hakim. Itu dah. Dalam tak ada apa tu. Kemudian kita sambung semula pula wa an qaulihi, dan syaitan ni nak melupakan kamu daripada sabdaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min narin wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.